Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pelajar, para pendengar, semoga Allah taala memberkati kita semua. Pada pagi ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulakan pengajian atau kelas yang baharu, ya, menggantikan sesi pengajian kita yang terdahulu, ya, yang mana sesi pengajian yang terdahulu kita telah tamatkan perbincangan tentang tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kita dah ambil seberapa banyak, seberapa mungkin, dan insya-Allah pada masa akan datang kita mungkin akan buat juga kelas-kelas tafsir, tapi dengan kita telah rancangannya biiznillah taala, kita akan jadikan kelas, setiap kelas kita itu ada tema yang tertentu yang khusus, ya, supaya tidak kita tahu dah kelas ni apa subjeknya, tidak dia jadi celaru dah. Ustaz kelas hari Khamis pun belajar pasal Quran tafsir, ya, kelas hari Rabu pun Quran tafsir, ya, so dia tidak ada kepelbagaian, dan itu jadi kita nak manfaatkan kelas hari Rabu memang untuk kelas akidah, ya, dan kelas hari Selasa itu kita dah manfaatkan untuk kelas-kelas pengajian tasawuf, dan hari Khamis kita manfaatkan untuk pengajian yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan jadi pada pagi ini, pada hari ini, kelas hari Rabu, kita balikkan balik kelas kita ini kepada pengajian akidah. Setelah mana kita dah lama tak ada kelas khusus pengajian akidah. Bukan kata kelas lain tak ada akidah, kelas lain pun akidah juga. Ya, semua kelas akidah, kan? Tak ada kelas yang tak ada akidah. Semua berkaitan dengan akidah. Cuma orang kata apa, dari segi pembahagian khusus, ya, kelas itu tidak ada kelas yang khusus untuk subjek akidah, ya. Jadi ni kan nak share tapi payah pula. Payah. Sistem lihat ni dia susah sikit. Okay. Jadi untuk pengajian kelas hari Rabu ni kita akan mula pengajian kita dengan mempelajari ilmu akidah, iaitulah yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kelas ini merupakan kesinambungan ataupun penerus kepada apa yang telah kita belajar daripada kelas-kelas akidah yang takhasusiyah yang sebelum ini, daripada kita mula buat kelas pemantapan akidah ahli sunnah wal jamaah, kemudian kita buat kelas sijil pengajian akidah, kita belajar macam-macam, kita buat kelas muqaranah adyan, lepas tu kelas pengajian firqah, kelas aliran pemikiran Islam di Malaysia, ya. Lepas itu kita ada kelas kitab tauhid, ya. Kita juga dah belajar sebelum ini tathhirul i'tiqad, ya, salasatul usul, ya. Kita dah belajar sejumlah salihah daripada kitab-kitab akidah
daripada sebelum-sebelum ini, maka ini adalah kelas ini dia berkesinambungan. Kelas yang pagi ini dia berkesinambungan. Maksudnya dia melanjutkan balik apa yang telah dipelajari sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi sebab itu level kelas ini mungkin kita akan upgrade sikit daripada standard yang biasa, yang rendah. Jadi kita akan gabungkan juga dalam kelas ini, dalam syarah ini, jumlah salihah daripada perbahasan tentang yang agak mendalam tentang isi-isi yang dinyatakan oleh pengarang kitab yang nak kita bincang ataupun kita bicarakan teksnya pada hari ini. Ya. Jadi bagi mereka yang mungkin baru nak ikut kelas, tapi kalau yang baru ikut kelas tapi di YT tapi tempat lain pun mereka dah follow kelas kita, tak apalah. Yang baru nak mengaji, kita kena juga updatekan diri kita dengan pengajian-pengajian kelas yang lepas, yang semuanya ada recordingnya, rakamannya itu boleh diperoleh, tidak sukar, tidak susah, boleh didapati di laman resmi YouTube Yayasan Ta'lim itu. Kita dah rekod, itulah tujuan kita rekod kelas-kelas ni supaya orang boleh ulang kaji lah, supaya kita pun tak payah cakap banyak kali benda yang sama ulang-ulang tak. Baik. Jadi apakah kitab yang kita nak belajar ni? Kitab yang kita nak mengaji ni, nama dia kitab Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah pada zaman yang dahulu, zaman awal, zaman salaf, ada banyak kitab akidah mereka berjenamakan sunnah. Dan kita dah belajar dulu, kita kata di antara nama ilmu akidah ataupun nama akidah ialah as-sunnah. Betul tak? Kan? Awal-awal dulu tahun 2015 dulu kita belajar ni. Boleh jadi ingat, tak ingat. Tak lah kan? Tapi tak apalah, tak ingat. Ada nota dah bagi dulu. Betul apa nama recording pun ada tak? Kan kita dah belajar 2015 dulu. Kita kata 2016 dulu kita dah kata apa nama di antara nama ilmu akidah ni ialah sunnah. Betul tak? Dan kita bagi contoh kitab-kitab, ya, kitab-kitab yang menggunakan nama ini. Jadi di antara kitab kita bagi Syarhus Sunnah. Dan Syarhus Sunnah ni ada banyak pengarang kitab Syarhus Sunnah. Ada sejumlah ulama yang mengarang kitab akidah yang mereka namakan kitab mereka Syarhus Sunnah, tapi bukan kitab itu syarah kepada kitab lain. Bukan. Orang ingat Syarhus Sunnah mana dia ingat ulama tu tulis kitab syarah kitab lain nama dia sunnah. Bukan. Sebab sunnah di sini maksudnya apa? Macam kita dah sebut ialah akidah. Jadi Syarhus Sunnah ialah syarah kepada akidah. Syarah kepada akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu maksud Syarhus Sunnah. Bukan dia syarah kitab lain. Kena faham tak? Di antara kitab Syarhus Sunnah ialah Syarhus Sunnah lil Muzani. Al-Muzani, Imam Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i yang utama sekali, ya. Nama dia kitab dia Syarhus Sunnah juga. Ya, yang tulis oleh beliau, dan ada juga terjemahannya dalam bahasa Melayu yang diterjemah oleh Ustaz Fashan, dan kita dah pun yang diterbitkan oleh Karya Peace juga, penerbit yang sama yang menerbitkan Syarhus Sunnah yang kita pakai hari ini, ya, yang telah kita syarahkan juga dulu tahun berapa lama dah tak ingat dah, di Masjid Qurtubi dulu ni kan, kita dah syarahkan. Dan nak rasa sampai hari ni pun Ustaz Fashan masih lagi ada kelas yang berlangsung Syarhus Sunnah Muzani kan. Dan mungkin lepas ni mereka nak ulang cetak macam mana, tak tahu lagi, ya. Dan itu juga kitab yang sangat penting. Kitab yang sangat penting. Dulu kita syarah di satu surau dulu tak habis. Tapi itu pun syarah yang luas juga kita syarah. Kan? Syarhus Sunnah lil Muzani. Dan ada kitab Syarhus Sunnah yang besar, yang berjilid-jilid, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baghawi.
Ini Syarh Sunnah yang besar. Ya, 3-4 jilid. Ya, Syarh Sunnah lil Baghawi. Ya. Imam Al-Baghawi, ulama mazhab Syafi'i. Dia juga ada kitab Syarh Sunnah. Tapi Syarh Sunnah lebih besar sebab dia merangkumi akidah dan fiqh. Dan kebanyakan kitab Syarh Sunnah beza dengan kitab Sunnah. Biasanya Syarh Sunnah ni dia akan merangkum dalam dia masail fiqhiyah yang menjadi syiar ahli sunnah wal jamaah. Cuma Al-Baghawi lebih panjang, dia buat hadis dengan sanad-sanad, kemudian dia syarah, dia ta'liq, bagi komentar ringkas pada hadis-hadis tersebut. Ya. Dan di antara kitab Syarh Sunnah yang paling famous sekali antara Syarh Sunnah ialah Syarh Sunnah Al-Mansubu ila Al-Imam Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari. Al-Barbahari yang disebut Syarh Sunnah lil Barbahari. Itulah kitab yang kita nak belajar pada pagi ni, nak baca pada pagi ni. Kan? Dan macam kita sebut dulu ni, kita kata sunnah, kalimah sunnah, bila kita Syarh Sunnah, sunnah di sini merujuk kepada akidah. Sebab kalimah sunnah dari segi bahasa lughawiyan, maknanya lughatan ialah at-tariqah, as-sirah, mahmudatan kanat atau mazmumah. Ialah perjalanan hidup satu perkara, satu orang, sama ada ianya baik ataupun tidak baik. Itu makna sunnah dari segi makna bahasa. Sunnah ni ialah apa yang dilakukan sebagai satu cara hidup, way of life. Itu makna sunnah. Satu sistem yang ditempuhi dalam kehidupan. Ada satu sistem yang diguna pakai. Macam kita kata alam ni dia ada sistem. Sistem tu dia panggil apa? Sunnatullah. Hukum sebab, musabab, akibat, causation. Dia panggil sunnatullah. Pasal apa? Itulah cara alam ini Tuhan Azza wa Jalla ciptakan ia untuk berfungsi. Kan? Adapun dari segi istilah, kita dah kata sunnah terbahagi kepada beberapa makna berbeza istilah yang diguna pakai. Biasa kita duk dengar sunnah ni ialah dalam fiqh. Ilmu fiqh kita belajar wudu, ada fardu wudu dan ada sunat wudu. Orang Melayu sebut sunat. Sunnah. Dia kata sunanul wudu, sunat-sunat wudu. Ada sunanus salah, sunat-sunat salat. Ni hak kita kelas yang kita belajar hari Sabtu. Kan kelas fiqh. Kita belajar fardu ain. Kita jumpa kalimah sunnah dah, ada sunnah. Kita belajar sunat-sunat wudu. Sunat-sunat tayamum. Kan, baru belajar sahaja. Jadi yang ni apa makna dia? Makna dia adalah lawan kepada fardu, lawan kepada wajib. Kan? Maknanya benda yang tak wajib tapi digalakkan kita buat, yang buat dapat pahala. Tak buat tidaklah berdosa. Tapi mungkin dicela. Betul tak? Tinggal benda sunat makruh. Kan kita sebut itu, kalau kita antara benda makruh wuduk pada meninggalkan sunat wuduk. Maknanya walaupun orang yang tinggal sunat wuduk, dia tak berdosa. Dia tak dapat pahala. Tapi dia juga dicela oleh Allah Ta'ala. Dibenci oleh Allah Ta'ala. Itu kita makruh. Makruh tu dibenci makna dia. Kan? Dan makna sunnah juga datang dalam penggunaan istilah ilmu hadis yang paling banyak sekali. Sunnah. Kata apa? Kulliyatul Quran was sunnah. Kuliah pengajian Quran dan sunnah. Ada tak itu? Ada kan? Setengah tempat kalau macam di Madinah dulu, zaman kami dulu lah, tak tahulah macam mana, ada sistem dah berubah. Zaman kami dulu dia kalau sunnah tu dia kuliah asing kan. Quran kuliah asing. Di setengah-setengah tempat dia panggil department, Jabatan Quran dan Sunnah di bawah
Jabatan Usuluddin misalnya, kan, macam Ummul Qura, kan, di Ummul Qura bahawa Usuluddin tu ada departmen pengajian Quran dan Sunnah, departmen pengajian akidah, macam di Malaysia lebih kurang itu lah, kan, macam Mesir, kan. Nanti apa pula makna sunnah tu? Makna sunnah tu ialah sunnah dari sudut sumber, sunnah dari sudut dalil, iaitulah yang dipaham dalam usulul fiqh, ma jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, ya, apa yang datang Nabi SAW pada perkataan, perbuatan, takrir yang bukan Quran, maka itu sunnah dari sudut dalil. Jadi kita ada dalil Quran, itulah kalamullah, dan kita ada hadis ataupun sunnah yang merupakan ucapan, perbuatan dan takrir Nabi SAW yang bukan daripada Quran. Itu sunnah, makna sunnah juga. Di antara makna sunnah yang dipakai ialah sunnah dalam terminologi akidah. Yang ini adalah sunnah in the broadest context. Dan dalam konteks yang paling luas ialah sunnah bila kita faham dia dalam makna akidah. Iaitulah sunnah yang diletak dalam perkataan ahli sunnati wal jamaah. Kita kata ahli sunnah wal jamaah. Apa makna sunnah wal jamaah? Kan, ahli sunnah wal jamaah. Kan, kita pergi dia balik, dia kata depa ahli sunnah wal jamaah. Kan, semua Malaysia ahli sunnah wal jamaah lah juga. Kan. Atau orang kata kita lawan dengan Syiah, lawan dengan orang khurafat. Kan, kita kena ikut ajaran ahli sunnah wal jamaah. So apa dia sunnah? Ahli sunnah tu apa? Adakah makna dia orang yang rajin sembahyang sunat kah? Kan? Atau orang hafal hadis Nabi kah? Makna kalau gitu, tak, kalau kata ahli sunnah wal jamaah ni orang yang rajin sembahyang sunat dengan sembahyang fardu jemaah, tak banyaklah orang. tak ramai lah ahli sunnah wal jamaah. Kan, kalau kita kata ahli sunnah wal jamaah ni orang hafal hadis Nabi dan kumpul hadis Nabi, lagi sikit. Kan? Lagi sikit daripada hak tadi. Kan? Tadi apa makna ahli sunnah? Apa makna sunnah adalah ahli sunnah wal jamaah? Perenggan awal kitab ni nanti dia akan cerita makna sunnah. Tapi kita habaq siap-siap lah. Kalau kita nak habaq makna kitab, nama kitab. Ni kita first kita syarah bagi ni, kita syarah nama kitab dulu. Tak? Kalau dan habis nama kitab ni, kita tengok apa kita boleh sempat masuk pula. Okey. Jadi sunnah, makna sunnah di sini apa hak yang tuan kitab ni kata lah. Hak awal-awal sekali. Kan, dalam perenggan hak pertama sekali tu dia kata i'lamu anna sunnata anna al-islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-islam la yaqumu ahaduhuma wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Kan, ketahuilah olehmu, percaya dan yakinlah bahawa sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Salah satunya tidak akan tertegak melainkan dengan pasangannya, dengan gu dia. Orang apa, penterjemah kita kata regunya. Kita orang utara kita kata gu, kita tak sebut regu dah. Kan? Dengan gu dia saja. Kita tidak. Jadi Islam tu ialah dia punya gu dia ialah sunnah, dan sunnah tu gu kepada Islam tak? Jadi inilah makna sunnah, iaitulah al-islamu al-khalis anil syauq, yang mana Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut dalam al-wasitiyah. Sunnah ini ialah Islam yang datang daripada Nabi SAW
yang suci daripada sebarang pencemaran. Itu makna sunnah. Jadi sunnah di sini lawan kepada al-bid'atu. Al-bid'ah. Lawan kepada bid'ah. Sunnah ni lah hak lawan kepada bid'ah. Yang Nabi SAW kata, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Jadi sunnah di sini makna dia hak ni. Itulah agama Islam secara komplitnya yang melibatkan akidahnya, hukum hakam ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya, jinayatnya, ya. Semua-semualah, kan? Siasahnya, ya, sistem kemasyarakatannya, akhlaknya yang diajarkan oleh Nabi SAW yang bukan bid'ah. Dan bid'ah apa dia? Bid'ah kita akan elaborate nanti masa kita syarah kitab ni, kita akan tengah lagi panjang pasal makna bid'ah, konsep bid'ah apa semua tu nanti akan datang lah. Walaupun kita dah belajar dulu kan, kita dah ambil kaedah bid'ah apa dia semua tu kita dah sebut dulu, kita dah bagi nota. Tapi nanti kita akan datang pada perkataan musannif pasal masalah bid'ah. Iaitulah tariqatun, kita tak payah ambil hak panjang, kita ambil pendek hak Nabi habaq apa dia? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Iaitulah ma uhditha fid din mimma la asla lahu fi. Apa yang diada-adakan dalam agama ini daripada hukum hakam atau i'tiqad atau amalan atau apa saja yang tiada dalil. Yang tiada dalil yang sahih. Kalau diada-adakan tapi ada dalil, tak apa. Tak kira bid'ah. Tak kira bid'ah. Kan? Kita pergi haji, pergi masjid. Pergi haji naik kapal terbang. Bid'ah tak? Tak bid'ah lah pasal Allah Ta'ala kata wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kan? Orang datang haji ni naik segala macam kenderaan. Tuhan tak habaq kenderaan apa. Umum. Apa kenderaan pun boleh. Dalam mazhab Maliki, kalau orang tu dia boleh berlari jauh, ya, dan dia ada bekal tinggalkan anak bini dia, dan dia boleh cari bekal kot jalan, wajib pergi haji, berlari. Tu yang kita tengok orang Afrika main haji lari tu bukan saja-saja mereka seronok nak masuk sukan. Kan? Dalam mazhab dia pun memang kena. Kan? Pasal dia dah orang boleh lari, jaguh lomba lari ke apa ke. Dan ataupun dia ni orang yang boleh berjalan dan dia boleh dapat bekal. Even bekal tu dia boleh top up tengah jalan. Dalam mazhab Maliki wajib pergi haji. Macam mazhab Syafi'i tak sampai terang tu. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata ala kulli dhamirin. Apa benda pun boleh. Tak ada apa. Kan? Makan nasi, bid'ah. Nabi tak makan nasi. Kita makan nasi, bid'ah tak? Tak bid'ah pasal Allah Ta'ala kata ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Apa saja yang halal tayyib boleh makan. Ada dalil, makan nasi ada dalil. Halal. Kan? Jadi haruslah ada dalil. Kan? Yang tak ada dalil tak boleh lah. Baik. Apa lagi? So itu makna sunnah. Jadi bila kata syarhus sunnah, syarhus sunnah maknanya musannif kata kitab dia ni nak pada menerangkan. Ini satu kitab pada menerangkan, pada menyatakan agama Islam, ajarannya dari segi akidahnya mengikut apa yang dinyata oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci dan bersih daripada bid'ah, yang suci dan bersih daripada unsur-unsur syahwat dan juga syubhat. Itulah makna
sunnah. Dia makna kitab dia Syarhus Sunnah, itu makna dia Syarhus Sunnah tu, itu dia nak maksudkan yang tu. Jangan duk faham dia duk syarah kitab apa nama sunnah pula, syarah sunat Abi Daud kah, apakah, bukan gitu nak. Ni kitab hak asal hak bahasa Arab lah. Baik. Ni tengok kan, kalau siapa buka yang ada terjemahan tu, kita boleh tengok dekat mukaddimah muhakkik, mukaddimah pentahqiq. Dia ada senaraikan sejumlah kitab yang bernama sunnah tak? Pada muka surat 8 bagi edisi terjemahan. Dia kata wa min ashhari hadhil kutubi ma yali. Antara yang kitab-kitab akidah yang paling masyhur adalah seperti berikut. Yang maksud kitab akidah di sini yang dia karang oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya tentu sekali As-Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun usul yang wafat pada tahun 241 Hijrah, dan juga Usulus Sunnah, ni yang paling masyhur, Usulus Sunnah Imam Ahmad, yang diriwayat oleh Hibatullahi Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Syarhus Sunnah lil Muzani, kita sebut tadi Muzani wafat tahun 264, lagi awal. Kalau kita tengok dari segi keawalan, Imam Ahmad yang paling awal lah, 241 dia wafat. Imam Ahmad 241, Ibnu Kullab wafat 240 kan. Jadi maknanya Imam Ahmad tulis kitab As-Sunnah kan, ataupun Usulus Sunnah. Bersamaan dengan Imam Ahmad, zaman dengan dia tu Ibn Ma'in pun tulis kitab yang sama. Lepas tu Muzani tulis kitab Syarhus Sunnah. Muzani wafat 264. Ni semua kurun ke 3 Hijrah. Ya, kurun ke-3 Hijrah. Kemudian kita ada As-Sunnah Ibn Abi Asim, ni lagi besar daripada ni. Ini yang paling besar lah. Ya, Sunnah Ibn Abi Asim ni cetakan moden 2 jilid. Kan? 287 wafat, lagi awal. Lepas tu kita ada Sunnah li Abdullah, tapi Ibn Abi Asim sunnah dia, kitab sunnah dia ni lebih kepada menghimpun riwayat-riwayat. So di sini di antara yang kita kena perhati, beza kitab nama sunnah dengan yang nama Syarhus Sunnah. Terlihat. Bukan anda tak kata, ini berdasarkan pemerhatian, observation lah. Ya. Jadi beza dia, kalau kitab tu nama sunnah sahaja, dia tak ada syarah depan, dia biasanya menghimpunkan riwayat. Dia datangkan sanad, riwayat, qaul, perkataan Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama Islam. Nah, sama juga akan tengok kitab As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kitab anak Imam Ahmad ni, sunnah pun sama, dia kitab riwayat, menghimpunkan riwayat-riwayat. Okey. Tapi kalau kita tengok Syarhus Sunnah lil Muzani, konsep dia sama dengan Syarhus Sunnah lil Barbahari. Dia tidak ada bawa hadis-hadis atau hadis yang sanad-sanad. Dia adalah menceritakan perkataan dia. Betul, dia kata Syarhus Sunnah, dia yang terang sunnah. Jadi betul kita tengok konsep Syarhus Sunnah Muzani dengan Syarhus Sunnah Barbahari sama. Kan? Sama juga Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Lalikai, dia himpun dua-dua. Riwayat pun bawa mai, hak dia terang pun dia terang. Sama juga Syarhus Sunnah Baghawi pun sama, dia riwayat pun dia bawa, hak dia terang pun dia terang. Himpun. Tapi kalau kita tengok Syarhus Sunnah Muzani dengan Syarhus Sunnah Barbahari, dia tak ada riwayat dia, perkataan dia. Dia kata Syarhus Sunnah, dia yang terang sunnah tu. Kan? Lepas tu ingat tak dulu kita kata di antara nama ilmu akidah pada syariah, Asy-Syariah. Sebab kita ada kitab nama Asy-Syariah oleh Abu Bakar Al-Ajuri yang wafat tahun 360. Lepas tu kita ada Al-Ibanah Kubra. Ini Al-Ibanah an Usul Diyanah li Ibn Battah Al-Ukbari. Ini lepas daripada Barbahari. Ya. Ibn Battah tak silap antara anak murid dia. Okey.
387 wafat. Kan? Ibanah ada dua, Ibnu Battah ada dua kitab Ibanah. Satu Ibanah Kubra ini yang padanya ada riwayat-riwayat, dan satu lagi Ibanah Sughra yang dia semacam kitab Syarh Sunnah. Ya. Okay, kalau diterjemahkan Ibanah Sughra tu baguslah. Kan? Berpasang dengan Syarh Sunnah Barbahari. Lepas tu kita ada tadi Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Hibatullah Al-Laikai. Ya. Dan dia kata kitab-kitab ni orang yang memperhatikan padanya, ada dalam kitab-kitab ni walaupun dia kitab akidah, tapi akan ada juga dia sebut masalah-masalah fiqh, tapi bukan semua. Ini dia panggil al-masail al-fiqhiyah allati sarat syi'aran li ahli sunnati wal jamaah. Masalah-masalah fiqh yang menjadi syiar ahli sunnah wal jamaah. Sama ada syiar itu kerana dia masalah fiqhiyah yang telah menjadi ijma' dan masyhur pula ahli bid'ah menyelisihi benda tersebut. Ya, sehingga kalau kita tengok orang ni buat macam ni, kita tahu dah. Macam kita kata semayang orang Syiah. Kita tengok cara dia semayang pun, kita tahu ni Syiah ni. Kan? Jadi perkara-perkara macam ni biasanya mereka akan sebut dalam Aqidah Tahawiyah pun ada sebut. Kan? Sebab tu contoh yang mereka selalu sebut ialah Al-Mashu ala Al-Khuffain misalnya. Qasar salat dalam Syarah Sunnah Muzani pun sebut qasar salat, masalah qasar. Lepas tu kalau nanti kita belajar dalam kitab fiqh nanti kita akan sebut antara yang menjadikan qasar salat itu afdal di sisi fuqaha Syafi'iyah ialah kalau satu orang dia rasa ragu-ragu tentang validity atau masyru'nya salat sunat, salat qasar salat ketika musafir. Maka ketika itu kata para ulama Syafi'iyah, qasar lebih afdal daripada tamam. Walaupun dia punya perjalanan tu cukup-cukup 2 marhalah. Kan? Pasal qasar ni adalah syiar Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dalam mazhab Abi Hanifah qasar ni wajib, azimah. Wajib. Kan? Tapi yang mazhab Abu Hanifah 3 marhalah lah. Kan? Tapi makna kita kata benda macam ini dia pun akan sebut. Ya? Dan kadang-kadang benda tu khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi dia sebut pasal kerana pada masa tersebut atau di tempat tersebut jadi syiar. Contoh macam yang dibahas oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali, Abu Hamid rahimahullah, masalah pakai cincin jari mana. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dia kata pakai jari kanan, tapi kalau orang tempat tu orang Syiah bubuh jari kiri. Kan? Walaupun dalam mazhab Syafi'i kubur digalakkan untuk diratakan atasnya, tapi kalau tempat tu orang Syiah banyak, nak beza kubur Ahlussunnah elok dimuncungkan atas tu. Kan, ditinggikan. Dibuat macam bentuk tajam tu kan. Jadi kadang-kadang sebab kita nak berbeza, bahkan ada ulama-ulama zaman dulu hak tukar mazhab pasal nak beza dengan ahli bid'ah. Contoh Abul Muzaffar As-Sam'ani, dia asal daripada family Hanafi, keluarga Hanafi, dia ulama mazhab Hanafi, pak dia Hanafi, abang dia Hanafi. Tapi fuqaha Hanafiyah di zaman itu banyak mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah kita tahu depa mazhab Hanafi. Maka dia tukar mazhab jadi Syafi'i. Abang dia marah pasal faham tukar jadi Syafi'i, dia kata dah banyak sangat fuqaha Hanafi yang Mu'tazilah, abang tak kata apa. Ada sampai tukar mazhab sebab nak lari daripada musyabahah. Supaya orang nak tahu kata dia ni tak sama. Pasal kalau dia terus hidup mazhab Hanafi tempat tu, orang tak boleh beza dia dengan ulama Mu'tazilah. Tapi benda tu bukanlah satu kemestian. Itu mengikut kepada maslahah dan pertimbangan masing-masing. Tapi tak apalah, Abu Muzaffar Sam'ani lepas jadi masuk Syafi'i pun dia jadi ulama besar mazhab Syafi'i. Kan? Kita masuk mazhab mana pun taklid siapa tu lah. Jadi
Okey. So, lepas ni dia akan masuk kepada terjemah. Baik. Okey. So kita dah faham makna sunnah dan kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah yang dikarang. Dan kita kena tahu metodologi ulama ahli sunnah wal jamaah dalam mengarang kitab ni pada masa awal, pada kurun kedua, ketiga hijrah, keempat hijrah. Ya, mereka walaupun nama kitab ni Syarh Sunnah, tapi dia tak akan sama dengan kitab syarah yang ditulis oleh ulama belakangan mutaakhirin. Ya. Tapi kita nak habaq kata ulama mutaakhirin yang memilih dengan cara syarah yang kadang-kadang kitab mereka itu kurang datang padanya dalil, dan kita akan dapati dia lebih banyak di belakangan. Ya, macam kitab As-Sabuni apa semua. Pasal benda tu memang ada dibuat di zaman awal lagi. Ya. Bukannya benda yang baru. Ya, Imam Ahmad kitab dia Usul Sunnah pun sama, dia hanyalah perkataan Imam Ahmad meriwayatkan. Dan Al-Lalikai datangkan di awal kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah sejumlah akidah ulama-ulama besar Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Lalikai buat main di depan kitab dia tu ulama-ulama yang mazhab fiqh mereka, atau mereka ni tokoh-tokoh dalam bidang ilmu tertentu yang masyhur di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di antaranya ialah Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Al-Auza'i, Ibn Jarir al-Tabari, Al-Bukhari, Sahal al-Tustari. Ya. Ini semua ulama-ulama yang ada kedudukan, yang mereka ni ada menerangkan tentang akidah mereka. Ya. Dan anda nak baca sikit di sini perkataan Qiwamus Sunnah dalam kitab ada Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Qiwamus Sunnah wafat tahun 525 atau 535, ya. 535, ya, dalam kitab dia Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Dia senaraikan kepada kita sejumlah ulama yang menzahirkan akidah mereka. Dia kata qala ba'du ulama'i ahli sunnah amma ba'd fa inni wajadtu jama'atan min masyayikh as-salaf wa kathiran mimman tabi'ahum min al-khalaf man 'alayhim al-mu'tamad fi abwab ad-diyanah wa bihim al-qudwah fi isti'mal as-sunnah qad azharu i'tiqadahum. Sejumlah ulama daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah yang mereka ni orang yang mu'tamad, yang menjadi rujukan utama dalam isu-isu utama dalam agama ini, yang telah menzahirkan akidah mereka. Ya. وذلك حين فشت البدع في البلدان وكثرت دواعيها في الزمان فحينئذ وقع الاضطرار إلى الكشف والبيان ليهتدي بها المسترشد في الخلف كما فاز لها من مضى من السلف. Mana mereka ni mengarang kitab ni, latar belakang background dia ialah pada zaman yang zahir dan bertebarannya ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat yang mana tujuan mereka menzahir dan mengarang kitab akidah ni supaya orang belakangan tahu akidah mana yang sahihah, yang sebenarnya yang diikuti oleh sahabat tabi'in dan tabi'in radhiyallahu anhum. Antaranya faminhum Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, Sufyan al-Thawri. فإنه قد أظهر اعتقاده ومذهبه في السنة في غير موضع وقد أملاه على شعيب ibn Harb. Dia Sufyan Thawri ada riwayat yang dia imla'kan pada anak murid dia Syu'aib bin Harb. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Wa minhum Abu Muhammad Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali. Sufyan bin Uyainah pun sama. Wa minhum Abu Amr Abdul Rahman ibn Amr Al-Auza'i, Al-Auza'i imam ahli Syam. Wa minhum Abu Abdul Rahman Abdullah ibn al-Mubarak imam Khurasan, Imam Abdullah bin Mubarak.
Syekhul Islam yang pertama, Imam ahli Khurasan. Wal Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad, wa Waqi' ibn al-Jarrah, wa Yusuf bin Asbat. Ya. Ini semua ulama-ulama besar hadis. Wa minhum Shuraik ibn Abdullah al-Nakha'i, wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan, wa Abu Ishaq al-Fazari, Abu Abdullah Malik ibn Anas, Imam Malik bin Anas al-Asbahi, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Imam Syafi'i, Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, An-Nadhr ibn Shumail, Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya al-Buwaiti, Imam Buwaiti pun ada juga, yang menzahirkan akidah dia sama secara ucapan ataupun secara bertulisan. Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, ini Imam Ahmad makruf lah, ya. Di antaranya Zuhair ibn Nu'aim, ya, ada i'tiqad risalah yang dia tulis kepada sebahagian saudaranya. Antaranya Al-Zakaria ibn Yahya As-Saji, ini adalah guru kepada Abul Hasan Al-Sy'ari, lepas dia masuk ke Ahli Sunnah wal Jamaah. Antaranya Abu Raja Al-Baghlani, Qutaibah ibn Sa'id, guru kepada imam yang 6. Guru kepada imam yang 6. Dia adalah guru kepada Ashabus Sunan Sittah. Ya, Imam At-Tirmizi pergi belajar dengan Abu Raja Al-Baghlani setahun setengah. Sampai Abu Raja Al-Baghlani kata, sudahlah, engkau dah sedut habis semua ilmu aku dah. Tu. Abu Raja Al-Baghlani, Qutaibah ibn Sa'id. Dia ada i'tiqad diriwayatkan oleh Abu Abbas As-Siraj, ataupun As-Sarraj. Antaranya Al-Husain ibn Abdul Rahman Al-Ihtiyati. Antaranya Muhammad ibn Ukashah Al-Kirmani. Dan antaranya Ahmad ibn Muhammad ibn Ghalib Al-Ma'ruf bi Ghulam Al-Khalil, sahib Ahmad ibn Hanbal. Yang di sini kita akan bincang nanti masalah ini. Pasal akidah kita nak bincang ni ada konflik, ada bukan konflik lah, kita panggil apa? Polemik pada siapa penulis dia. Jadi Qiwamus Sunnah meriwayatkan dalam kitab ni sejumlah ulama yang ada kitab akidah. Dan dia sebut nama Ahmad ibn Muhammad ibn Ghalib Al-Bahili, Ghulam Khalil. Dan dia tak sebut nama Barbahari. Itu yang jadi isu, kan? Jadi ini di antara ulama-ulama, ya, yang memang ulama Ahlussunnah wal Jamaah ni memang mereka mengarang kitab, ya, dan menulis risalah-risalah. Tapi risalah itu kadang-kadang dia ada banyak background. Di antaranya sebab kadang-kadang berlaku fitnah, tuduhan kata dia ni bukan ahli sunnah sebagai misalnya, maka dia tulis kitab untuk bagi tahu akidah dia. Contoh Ha'iyah Ibn Abi Daud dan juga Sharih Sunnah At-Tabari. Imam At-Tabari dituduh jadi Syiah. Jadi dia karang kitab Sharih Sunnah bagi tahu kata ni akidah aku. Sama juga Abu Bakar bin Abi Daud, ya, tulis qasidah Ha'iyah, ya. Dan kadang-kadang menjawab soalan, pertanyaan. Contoh macam Syarh Sunnah Al-Muzani, betul tak? Dia adalah yang pertama kerana dia mengambil sikap berdiam diri pasal masalah Quran. Jadi timbul cakap-cakap kata Muzani ni mengambil sikap waqifah, berkecuali dalam masalah Quran makhluk atau tidak makhluk. Sedangkan Imam Ahmad tak bagi orang berkecuali. Siapa yang berkecuali dikira Jahmiyah, kan, masa tu. Jadi datang surat tanya Al-Muzani. Jadi Al-Muzani jawab dan dia syarahkan akidah dia, kan. Jadi kadang-kadang dua faktor. Kadang orang tanya, ya, macam kita kata tadi Sufyan Ats-Tsauri, dia imla akidah dia pada anak murid dia, ya. Dan kadang-kadang dia tulis itu adalah untuk mengizharkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebab berlaku tersebarnya ajaran-ajaran sesat di tempat yang dia duduk ataupun pada masa tersebut. Ya. Jadi sebab itulah kalau kita tengok nature atau tabiat kitab-kitab akidah yang ditulis pada abad
ketiga, keempat dan seterusnya, boleh kita kata kita akidah bersifat kita kata dia fokus kepada isu-isu tertentu atau masalah-masalah tertentu. Dia bukan semua masalah akidah. Berbeza dengan kitab fiqh. Penulisan kitab fiqh, mata-mata fiqh ditulis untuk dipelajari. Jadi dia tersusun. Dia sistematik. Ya. Tersedia untuk dipelajari. Ada disusun mengikut tema, bab, ya. Tapi kitab akidah tidak ada pada zaman awal. Including kitab yang kita akan belajar ni, dia kitab yang just seolah-olah macam dia bercakap, dia habaq gitu je. Dia tidak ada tema yang khusus. Ya, ini adalah ciri-ciri yang nyata pada kitab akidah. Ya. Jadi sebab itu kita kata kitab akidah pada masa itu dia tidak ditulis dalam bentuk teks pengajian. Tidak ada kitab akidah yang ditulis sebagai teks pengajian. Kerana akidah itu dipelajari dengan secara tafsir Al-Quran atau secara ilmu hadis. Ya, akidah itu ada di mana-mana, di semua. So dia tidak perlu kepada satu pengajian khas akidah, memerlukan satu teks pengajian khusus akidah. Ya. Ini berbeza dengan belakangan, zaman belakangan. Ya, apabila ulama ahli kalam mula menyusun kitab-kitab akidah mereka secara sistematis ataupun kita panggil systematic theology. Okay. Apabila ulama Mu'tazilah mula menyusun kitab akidah mereka dengan sistematik. Kemudian yang mana kitab itu disusun, kita nampak dia adalah untuk pengajian. Ini mungkin kerana Mu'tazilah menyebarkan akidah. Ya. Jadi mereka perlu mentakrirkan akidah mereka dan ajak kepada orang. So akidah mereka satu akidah yang baru, yang orang tak biasa dengar, yang tak dijumpai dalam kitab tafsir, kitab hadis. Jadi mereka mula menulis kitab-kitab akidah yang khusus, yang berbentuk kitab madrasi, kitab yang untuk pengajian. Ya. Ilmu kalam. Dan juga tabiat ilmu kalam memerlukan itu. Okey. Jadi kemudiannya ulama ahli sunnah wal jamaah belakangan datangnya, sebab itulah munculnya usaha-usaha daripada ulama Kullabiyah sebagai misalannya menyusun kitab-kitab yang sama. Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Baqillani, ya. Bahkan kita boleh kata Abu Hasan Asy'ari sendiri, kitab akidah dia juga tidak berbentuk yang sampai pada kita lah. Mungkin ada kitab dia yang bentuk madrasi, tapi yang sampai pada kita tidak bentuk madrasi. Macam Al-Ibanah. Ya. Macam juga, walaupun dia ada bab dan fasal, itu dah mula, itu dah ciri-ciri. Ya. Lebih teratur dan lebih sistematik. Tapi dia still kita nampak dia tidak menyeluruh. Ya. Manakala Al-Luma' lebih kepada, memang jelas nama dia kitab memang untuk rad, untuk bantah. Al-Luma' fi raddi ala ahli zayghi wal bidah. Ya. Tapi kemudiannya kita melihat ulama-ulama menyusun kitab-kitab akidah dengan cara tersebut. Dan cara penyusunan akidah seperti ulama yang terdahulu dengan cara menukilkan hadis atau meriwayatkan perkataan-perkataan tidak lagi menjadi popular kerana zaman dan masa memerlukan satu kitab pengajian akidah yang lebih sistematik dan memerlukan syarahan dan penjelasan. Ya. Dan memang kita tak dapat nafikan, ya, ahli sunnah wal jamaah penulisan kitab yang sistematik ini agak lewat berbanding aliran-aliran yang lain. Dan ana bagi satu tafsiran kenapa benda ni berlaku, kerana ahli sunnah wal jamaah tidak merasakan akidah mereka itu satu benda yang asing. Ya. Jadi akidah mereka adalah asal. Dan akidah itu dipelajari menerusi tafsiran Quran, menerusi pengajian hadis,
menerusi fiqh. Dan akidah bukan sesuatu yang rumit. Ya, pada asalnya dia bukan sebab tu dulu masa terjemahan kitab ni, kalau tuan-tuan melihat terjemahan bahasa Indonesia, dia tulis kitab Al-Bahri ni 1 jam memahami akidah. Tapi tak betul lah. Kan 1 jam faham akidah mana boleh. Kan? Untuk zaman kita tak cukup tu, 3 jam tak cukup. Kan? 24 jam pun tak cukup. Kan zaman lah. 1 jam lagi lah. Kan? Tapi nak kata Ahlussunnah wal Jamaah memang agak kita kata penulisan kitab madrasi, kitab yang memang untuk pengajian takhusus akidah. Itu agak lewat. Even Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun kitab-kitab dia tidak ada kitab yang khusus. Ibn Taimiyah kitab-kitab dia kalau kita dalam istilah moden ni, kita boleh panggil dia macam kitab-kitab ahli falsafah kritikan. Kan kita kan ada ahli falsafah kan banyak tulis kitab ahli falsafah yang bersifat mengkritik. Kan mereka tidak menulis kitab sistematik untuk menjelaskan falsafah mereka, tapi mereka banyak mengarang kitab untuk mengkritik ahli falsafah lain. Daripada situ kita dapat falsafah dia. Dia tak? Macam kalau kita kata Ibn Sina, masalah Ibn Sina, dia ada tulis kitab yang sistematik yang menjelaskan falsafah dia. Kan? Tapi ada ahli falsafah yang dia tak ada kitab sistematik menjelaskan falsafah dia, macam Abu Hamid Ghazali. Abu Hamid Ghazali, falsafah dia dibina dengan dia mengkritik ahli falsafah Masyain peripatetik. Ya, peripatetik. Ahli falsafah peripatetik, itulah Ibn Sina dan geng dia, menerusi kritikan dia kepada mereka, kita dapat. Macam juga Ibn Taimiyah. Dan sebab itulah zaman sekarang baru orang mula tulis ya Tauhid Uluhiyah dari si Ibn Taimiyah lah, tesis kan, Tauhid Rububiyah dari si Ibn Taimiyah lah, macam-macam lah. Kita kena keluarkan balik daripada kitab dia dan kita kena susun systematically. Ya. Memang ada kritikan, dia kata orang Salafi ini tak ada kitab yang sistematik pengajian, dia kata. So macam mana mereka mendakwa kata mereka ni adalah akidah yang mu'tabar, pasal dia pun tak ada kitab pengajian. Ni contoh disebut oleh tak silap anak geng isi. Kan dia kata Ahlussunnah orang istilah mereka dia panggil orang Wahabi lah. Kan tak ada kitab dia kata yang macam Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab orang geng depa lah Syiah. Maksudnya pengajian, kitab pengajian yang memang sistematik daripada peringkat awal, macam kita mengaji fiqh. Kan fiqh kan kita ada matan untuk orang permulaan, pertengahan. Nah, akidah tak ada. Jadi macam mana kita kata kita ni adalah akidah yang dipelajari oleh orang ramai? Kita dalil ini, kita kalih dalil ni, kita kata sebenarnya itulah dalil. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah tidak, akidah mereka ialah satu akidah yang tidak perlu kepada pembahasan yang panjang lebar. Ya. Ahli kalam terpaksa menulis kitab akidah mereka mengikut sistem yang ulama Ahlussunnah tulis kitab fiqh. Kerana akidah mereka itu memerlukan perbahasan dari segi dalil kosmologinya, lepas tu kena belajar tentang mumkinat, kena belajar tentang ya. Jadi sebelum nak sampai, contoh kita ambil kitab Al-Mawaqif Al-Iji. Okey. Bab akidah jilid last, daripada 4 jilid tu last. 3 jilid depan tu duk cerita pasal kosmologi, pasal alam, pasal ontologi, wujud dan sebagainya. Ya, benda yang bukan akidah untuk diiktikadkan, dia akidah untuk debat, untuk jidal. Kita panggil spekulatif teologi. Dan sebab itu kita tengok kemudiannya bila Sanusi kita tengok sebenarnya hakikatnya Sanusi yang mula-mula menyusun kitab akidah dalam bentuk
Orang kata apa? Untuk awam, daripada sugra, naik wusta, naik kubra. Ya. Kerana dia perlu mengajak akidah itu dengan keadaan zaman dia yang mana orang dah mula jauh daripada ajaran Islam. Macam yang dia selalu sebut. Ya. Tapi akidah dia sudah di peringkat awal, kata Asy'ariyah sendiri di peringkat awal tidak ada. Kita akidah mereka juga macam akidah Salafi yang lain. Betul tak? Kalau kita tengok apa masalahnya akidah Subki ke, ya, Mursyidah sendiri, ya, dia adalah syarat, hanya jalan nyatakan gitu saja, ya, tidak ada satu sama saja konsep dia, tidak seperti, kecuali kita akidah yang ditulis memang untuk rad Mu'tazilah. Itu kita kata bukan satu dalil katanya Sunnah wal Jamaah ni tidak dipelajari. Bukan macam itu caranya. Ada kalau gitu, adakah kalau kita tengok adakah kitab-kitab fiqh ini disusun? Jadi ada kita nak kata zaman sahabat tabi'in ni pun tak mengaji fiqh? Kerana belum ada sistem kitab fiqh peringkat awal, peringkat pertengahan, peringkat tinggi. Kita panggil kutub madrasiyah yang berbentuk pengajian sekolah. Kan? Itu bukan dalil bahawa ia tidak dipelajari. Ya? Bahkan akidah hadis Ahlussunnah Jamaah bukan satu yang rumit. Dia adalah benda yang kita baca Quran, kita faham makna ayat itu dalam tafsir, atau baca hadis Nabi dan kita faham syarahnya, kita i'tiqad. Itu saja. Dia bukan satu benda yang perlukan kepada pendalilan macam fiqh. Itu alasan ya, kenapa tidak ada kitab madrasi dalam pengajian akidah pada peringkat awal. Tapi kemudiannya bila keadaan telah berubah, maka perlu ada kitab madrasi. Kitab yang berbentuk pengajian. Ya? Yang berbentuk pengajian. Jadi kita tengok ada kitab Ma'arijul Qabul, kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bin Uthaymin, kitab apa nama sampai dah datang pada zaman kita hari ini Al-Matnul Aqadi, ya, yang nampak dia punya tema tu lebih jelas. Ini bab beriman dengan Allah, ini bab beriman dengan Rasul, bab beriman dengan malaikat, bab beriman dengan kitab, bab sekian. Walaupun benda tu dah nampak pada wasatiyah, kita dah boleh nampak dah, ada dah sistematik tu pada wasatiyah. Ya. Jadi bukan makna benda tu lewat, dia tidak, tapi tidak ada keperluan untuk menulis macam itu. Ya, untuk pengajian akidah. Pengajian akidah ni benda yang memang pada asalnya semua dia adalah benda yang bersifat takriri imani. Takriri imani. Kita tidak ada lebih-lebih. Macam mana Al-Quran sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, macam itulah kita memang kita nak bincang apa lagi, dia is no any discussion anymore. Okey. Tak perlu dibincangkan banyak-banyak lagi. Kan? Jadi sebab itu tidak ada keperluan untuk nak hurai pula istawa ni apa makna gini-gini. Dan Ahlussunnah bagi dia apa yang Quran cerita pasal Tuhan, semuanya adalah benar, sahih. Tidak ada yang berlawan dengan akal. Tidak perlu kepada satu konsep lain nak menerangkan konsep makhluk, apa konsep. Benda tu badahi, fitri, dipahami, diketahui. Ada. Dan sebab tu Syekhul Islam menekankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, dia akidah yang berpaksikan dalilnya ialah bersifat fitri, fitrah. Jadi dia tidak berhajat kepada, kita kena faham the nature, tabiat apa nama ilmu akidah itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, baru kita boleh jelaskan bentuk penulisan akidah itu. Nah, ini dengan itu kita harap kita boleh menjawablah syubhat moden tadi. So itulah hari ini kita berjaya menghuraikan makna nama kitab ini, dan serba sedikit kita dah ambil gambaran tentang metodologi.
penulisan kitab dan juga metodologi penulisan akidah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah secara kasar, secara umum. Ya, ana kelas ni memang dia agak akademik tapi ana cuba sampaikan dalam bentuk yang santai. Jadi kalau kita agak macam okey, nota pertama, kedua macam dah kelas universiti pula ni boring lah. Jadi kita dalam bentuk sembang tapi isi dia adalah akademik insya-Allah taala. Baik. Jadi sekat itu dulu. Masa pun tinggal lagi seminit saja. So kita dapat kita akan sambung pengajian kita ini pada kelas-kelas yang akan datang dan insya-Allah pada minggu hadapan kalau tidak ada apa aran yang melintang, semoga Allah Taala mudahkan urusan-urusan kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.